untuk uji minda 2 Barisan pertahanan. Oh, okey. Ya. Yang pertama terdiri daripada barisan fizikal dan kimia yang bagi menghalang kemasukan patogen ke dalam badan. Yang kedua, bentuk tindakan adalah secara rawak dan tidak spesifik. Ujian minda 2, jadual berikut menunjukkan rajah dan gambar foto bagi beberapa bentuk barisan pertahanan pertama. Kenal pasti sama ada pertahanan badan tersebut secara fizikal atau kimia dengan tanda right. Lengkapkan juga fungsi setiap bentuk pertahanan. Membran mukus fizikal, fungsi membran mukus yang melapik salur respirasi, merembes bendalai melekit yang disebut mukus. Mukus mengandungi lisozom untuk memusnahkan lysosome untuk memusnahkan bakteria yang terperangkap dalam udara yang memasuki sistem respirasi. Enzim. Okey, dah. Nanti kita suruh orang lain pula. Okay, thank you Wani Khairunisa. Okay, so tengok soalan ya. Saya nak awak belajar kenal pasti kehendak soalan. Okay, kehendak soalan dia ni simple je. Dia minta awak tandakan. Okay, yang mana fizikal, yang mana kimia. And then isi bahagian fungsi. Jadi fungsi tu yang awak perlu isi tempat kosong tu adalah keyword dia. Jadi perlu fahamlah apa fungsi membrane mukus. Okay. So harap dah buat lah ya. Yang dah buat tu tolong tanda. Nanti saya semak semua bila bersemuka nanti. Okay, so salur respirasi melekit yang disebut mukus. Okay. Kemudian mengandungi lysosome. Eja pastikan betul lah. Lyso. Okay, bukan lyso. Okay, lyso. Lepas tu baru Z. Lysosome. Okay. Untuk memusnahkan bakteria. Okay, so ni kita dah belajar ulang kaji yang 2 hari lepas. Okay. Kemudian tengok yang kedua, enzim lysosome. Sumaya. Enzim lysosome kimia. Enzim lysosome yang terdapat dalam air mata, hingus dan air liur merupakan protein antimikrob yang dapat mengurai serta membunuh bakteria. Okey, protein antimikrob. So dia boleh membunuh bakteria. Okey, so air mata tu sangat penting So bukan saja-saja kita semua ni ada air mata ya, ada fungsi air mata tu. So dia adalah sebahagian daripada sistem pertahanan pertama dari segi kimia. Okey. Okey, seterusnya nombor 3, Syirah. Syirah Nur Ashikin. Senyap. Rukaya. Senyap kira hadir ke? Oh, okey. Okey, Mike. Rukaya. Okey. Sifatnya yang liat dan sukar ditempusi membolehkannya menghalang kemasukan patogen ke dalam badan. Okey, fizikal ke kimia? Fizikal. Okey, fizikal. Kita semua ada kulit. Okey, so fungsi kulit liat. Okey. Kita masukkan patogen. Okey, sel teruskan. Sel-sel mati yang tertanggal secara berterusan dari lapisan atas kulit menyukarkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, sel mati tertanggal So awak boleh tengok lah kalau garu kulit awak tu pun awak boleh tengok dia punya macam ada habuk-habuk. Itu adalah contoh bahagian benarnya sistem pertahanan badan kita. Sebab sel ni akan mati, ada tempoh dia. So dia akan ganti yang baru, sel-sel yang baru. Okey, seterusnya sambung. Merembeskan sebum yang mengandungi minyak dan asid yang membunuh bakteria. Okey. Merembeskan. Merembeskan peluh yang mengandungi lysosome yang boleh menguraikan dinding bakteria. Okey, thank you. Merembeskan sebum. Sebab dekat kulit kita ni ada satu kelenjar iaitu kelenjar sebum di mana dia mengandungi minyak. Ya, ada setengah orang sebut kelenjar minyak. Tapi dia sebenarnya kandungan tu minyak tapi dia ada satu kelenjar yang dikenali sebagai kelenjar sebum. So dia merembeskan sebum tu. Di mana dalam tu ada minyak. Okey, dan asid yang boleh bakteria dibunuh. Okey, kepeluh mengandungi sama yang tadi lysosome yang boleh menguraikan dinding bakteria.
Yang mana kita tahu dalam sel ada organel yang bernama lysosom. So lysosom tadi akan merembeskan lysosome. Okay. Okay, nombor 4 sikit je tu. Nombor 4, nombor 5. Nurul Adilah. Nurul Adilah. Tak ada Tengku Nurul Adilah. Ya, cikgu. Okey, Tengku. Nombor 4, nombor 5. Nombor 4. Pembekuan darah kimia. Okey. Lepas tu fungsi menghalang kemasukan bakteria melalui luka. Okey, nombor 5, betul. Nombor 5, asid hidroklorik di dalam perut kimia. Fungsi membunuh bakteria yang hadir di dalam makanan dan minuman yang sampai ke perut. Okey. So kita ada 5 bahagian barisan yang pertama. Kalau kita panggil, kalau askar ni, ini yang pertama lah. Barisan askar yang pertama ada 5. Okay, so membran, enzim, kulit, pembekuan darah dan juga asid hidroklorik dalam perut ni. Sebab tu dalam perut kita ni, kalau kita lambat makan mengikut tempoh waktu pemakanan yang sebenar, contoh sepatutnya makan pagi, awak pergi makan tengah hari. Jadi antara pagi dengan tengah hari tu perut awak kosong. Tu yang awak tiba-tiba rasa pedih. Okay, kenapa pedih? Sebab dalam tu kita tahu ada asid hidroklorik. So tak ada makanan yang asid tu nak bekerja. That's why awak rasa dinding perut awak tu rasa pedih. Okay. Jadi dalam tu juga selain pada asid hidroklorik ada bakteria. Okay. Bukan yang jahat, yang baik lah. Sebab makanan, minuman yang kita makan tu belum tentu confirm 100% tak ada bakteria. So kalau sebab kita tak nampak bakteria ni dengan mata kasar. Okay, kita dah confirm, kita basuh. Okay, sekurang-kurangnya 95% kita confirm bersih. Tapi adalah sedikit tu bakteria yang mungkin separa bahaya. Bukannya terlampau bahaya. Sebab kalau terlampau bahaya, awak makan makanan tu, awak boleh cirit-berit. Okay. So jadi 95% ni dah bersih secara luaran dia, awak dah basuh contoh buah-buahan dan sayur-sayuran tu. Tapi sebenarnya tanpa kita nampak, okay, sebab kita guna mata biasa ni tanpa mikroskop, adalah sedikit-sedikit lagi yang belum sepenuhnya. Okay, mungkin 5% ataupun 2% lagi. Jadi perlu ada something yang bunuh bakteria tersebut. Itu adalah tugas asid hidroklorik dalam perut kita tu. Okay. Jadi yang penting basuh dulu bahan makanan yang ataupun pastikan minuman tu betul-betul tidak tercemar lah. Okay, sekurang-kurangnya bakteria dalam asid hidroklorik dalam perut kita tu hanya membunuh bakteria yang tinggal sedikit saja lagi tu. Okay. Okay. So itu adalah tentang barisan pertama. Jadi saya nak awak faham lah. Okay. Barisan pertama ni. Dan satu lagi last sekali. Struktur kulit dalam barisan pertama ni kulit lah paling penting. Sebab badan kita semua ni kalau orang kata tak ada kulit terus nampak bahagian organ dalaman ataupun nampak otot. Jadi macam pelik lah kan. Jadi that's why kita panggil kulit ni adalah sistem pertahanan badan yang pertama. Okey, uji minda ketiga. Boleh tak Nur Fatih buka kamera. Okey, tunjukkan label gambar rajah. Nur Fatih. Sekejap cikgu. Okey, sebab soalan melabel saya nak tengok. Ataupun ada yang volunteer? Kalau volunteer semua senyap. Okey, good. Okey. Angkat sikit. Okey, yang pertama atas tu apa? Cuba baca. Itu melintang. Cuba lebar apa? Jangan buat mendekat, melintang. Bagi melintang. Sama dalam buku. Okey, soalan melabel labelkan struktur pada kulit yang terlibat dalam barisan pertahanan pertama. Jadi ini kalau ada exam akhir tahun, katakanlah ada soalan keluar. Saya tak tahulah soalan apa katakanlah. Jadi pastikan label tu tepat anak panah tu. Okey, sebut Fatih.
Yang pertama dari atas tu. Itu macam menegak tu. Boleh melintang tak? Macam dalam buku tu. Okey, cuba. Yang atas rambut. Okey. Rambut ataupun bulu. Bulu roma. Okey. Lepas tu liang peluh. Okey. Liang peluh bahagian mana tu? Lepas tu otot regangan. Tak boleh tunjuk dah gambar. Kan susah nak baca. Okey, tak apa. Okey, liang peluh bahagian atas tu Okey, otot regangan, seterusnya bahagian Epidermis. okey. Epidermis. Dermis. Dermis. Kelenjar minyak. Okey. Kapilari darah. Okey. Kemudian Kelenjar peluh dan folikel rambut. folikel rambut. Okey, folikel rambut. Okey. Thank you. Semua betul, cuma tak tahu yang mana satu Susunan tu dah betul dah. Okey, tengok gambar saya share ni. Saya harap semua buat ya. Kalau tak awak yang rugi. Tunggu jawapan je. Sampai bila tak tahu. Setakat mana pemahaman awak. Okay, jadi tolong buat. Kemudian bila saya bincang ni tolong tanda. Okay, kita bincang. Jadi kalau tak faham boleh terus tanya. Okay, saya share ni. Boleh nampak tak? Boleh nampak kelas? Okay, so pastikan. Okay, ni saya besarkan sikit. Okay. So anak panah ni jangan buat arrow pula. Dalam bio ni jarang ya label dia ada arrow kat ujung. Tak ada. Itu subjek lain mungkin ada. Dia direct pada lokasi dia di mana. Okay, so kalau bulu roma ni mungkin dekat slide ni tak ada dia punya tu. Atas ni sepatutnya ada. Mungkin terhilang ni. Okay. So dalam buku bioscore tu ada. So awak direct anak panah ni ataupun garisan. Okay, kalau anak panah ada dia punya tu hujung. Okay, ini garisan. So direct pada bulu roma ataupun awak boleh tulis rambut. So tolong ya, siapa yang belum buat tu tolong lukis betul-betul garisan tu. Okay, liang peluh bahagian atas ni. Okay, bahagian atas bersama dengan epidermis. Okay, so label epidermis ni pastikan ada dia punya ruang bukan direct epidermis. Elakkan guna garis lurus epidermis ni sebab dia satu lapisan yang ada dia punya ruang kat situ, ruang yang nipis. Okay, so buat tanda macam ni. Okay, kemudian barulah lapisan yang kedua, lapisan yang lebih tebal iaitu dermis. Ni so siapa yang buat garis lurus dia buat macam ni, dia label je. Mana saya nak menyontai sikit. Tak boleh menyontai. Okay. Semalam okey, hari ni tak jumpa pula. Okay, tak apalah. So jangan ada yang garis dermis dia terus buat garisan dari sini ke sini. So elakkan sebab dermis ni dia satu lapisan yang tebal. Okay, faham tak maksud saya? Kelas? Hello? Faham tak maksud saya? Label tu. Jangan buat garisan macam ni untuk dermis. Dermis, epidermis, pastikan jangan garis lurus. Dia mesti ada menunjukkan lapisan. Okay. Yang ini tebal, yang ini nipis. Okay, otot regangan. Okay, so ini awak nampak struktur masa. Dalam bioscore tu jelas. Yang slide ni kabur sikit. Okay, so otot regangan fokus pada lokasi dia. Garisan lurus terus pada otot. Tengah-tengah itu lebih selamat. Jangan dekat ujung sini macam dah confused. Jadi garisan tu mesti di tengah-tengah. Okey, kemudian kelenjar minyak ataupun ada setengah buku dia tulis kelenjar sebum. So itu gambaran untuk menunjukkan kelenjar minyak. So direct je. Okey, terus pada sini. Kemudian kapilari darah. Okey.
Kapilari darah ni banyaklah, okey, di bahagian kulit kita ni. So pilih salah satu, tapi yang betul-betul nampak memang itu adalah kapilari darah. Okey, direct. Kemudian kelenjar peluh. Ni dia, okey. Yang bergumpal ni. So bila nak garis tu pastikan di tengah lah, okey. Jangan ada hujung sini, hujung sana sebab lokasi tu akan berubah. Dia akan seolah-olah ke arah struktur yang lain. Okay. So letak di tengah senang. Okay. Kemudian folikel rambut. Okay. Ini di atas dia mesti ada bulu roma. So di bawah tu adalah folikel rambut. Dekat rambut kita pun macam ni lah. Dia awak shampoo tu kenapa? Sebab akar dia ni kena banyak nutrien perlu dipolehi dan sebagainya. So struktur bulu roma dan juga struktur rambut ini di bawah ni kita kenali sebagai folikel rambut. So pastikan juga di tengah. Tak payahlah nak sendeng sini, nak sendeng sana. So betul-betul tengah menunjukkan lokasi folikel rambut. Okey. So jawapan tadi semua dah betul, cuma pastikan garisan pastikan garisan tu tepat. Okey, so itu ulang kaji 2 hari lepas. Sekarang saya nak dengar pembentangan. Farah Adlina mana? Ada dah. Ya, saya. Okey, boleh mula? Dah ready? Dah. Okey. Sekejap Share slide. Okay, yang lain tengok muka surat 202, 203. Sambil-sambil dengar boleh isi jawapan. Okey, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bentangkan barisan pertahanan kedua. Okey, seperti yang kita tahu, barisan pertahanan kedua ni dia terdiri daripada demam, fagositosis dan kerandangan. Mekanisme barisan pertahanan kedua ni bersifat tidak spesifik. Maksudnya tidak tetap ataupun abstrak kan. Barisan pertahanan kedua kan demam kan. Kalau demam dia boleh menentang jangkitan. Demam juga dia menambahkan aktiviti fagosit dan melawan mikroorganisme yang menjangkiti badan. Aktiviti fagosit tu kalau fagosit tu aktif, dia akan tambah suhu badan kan. Fagosit kan kita tahu yang dia macam menjalankan fagositosis. Yang kedua adalah sel fagositosis, iaitu sel fagosit yang sel leukosit yang boleh menjalankan fagositosis. Neutrofil dan monosit merupakan sel fagosit. Kerandangan adalah satu gerak balas pantas yang memusnahkan dan menetralkan tindakan berbahaya mikroorganisme dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Seterusnya adalah fagositosis. Fagositosis ni dia macam proses pemelengkapan dan pencernaan mikroorganisme. Sel leukosit yang menjalankan fagositosis ialah neutrofil dan monosit. Kat sini kita boleh nampak lah kalau yang warna biru muda ni adalah lisosom. Ni peringkat-peringkat fagositosis. Apabila benda ni menemui bakteria, neutrofil ni mengujukan pseudopodium untuk mengepung. Ni nak mengepung. Lalu memerangkap patogen. Bakteria ni ditelan ke dalam sel neutrofil dan membentuk fagosom. Lisosom ni bergabung dengan fagosom lalu merembeskan lisosom ke dalam fagosom. Lisosom ni memusnahkan bakteria ke dalam fagosom. Bakteria ni dia akan tercerna dan disingkirkan keluar sel neutrofil. Apakah maksud ni dah ni? Kalau macam
ni peringkat macam gerak balas kerandangan lah. Baca dalam buku teks kan. Farah, slide kerandangan. Mana? Ni? Ini. Yang tadi tajuk dia saja. Sebelum tu, slide ni. Ini masuk kerandangan ni dah. Okey, dah. Okey, teruskan. Tak. Apakah masuk kerandangan? Okey. Kerandangan ni merupakan gerak balas yang berlaku pada peringkat awal jangkitan. Kerandangan ni dia berfungsi menetralkan toksin dan tindakan berbahaya mikroorganisma. Bahagian yang mengalami gerak balas kerandangan akan menjadi merah, berbengkak dan berasa sakit. Betul, kerandangan ni dia ada gerak balas dia. Macam inilah. So, yang pertama, tisu rosak dia membebaskan histamin. Histamin ni dia macam menyebabkan pengembangan kapilari darah bagi membolehkan aliran darah yang lebih banyak ke kawasan jangkitan. Histamin juga meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Sel fagosit dan faktor pembeku terkumpul di kawasan jangkitan. Yang ketiga, mekanisme pembekuan darah dicetuskan. Yang keempat, sel fagosit menjalankan fagositosis. Itu sahaja. Oh, habis dah? Okey. Jangan tutup lagi. Okey. Ada awak nak tanya soalan ke pada orang yang mendengar? Tak ada. Tak ada. Kita tanya orang. Okey, mana orangnya? Nur, siapa ni? Nur Syari belum? Okey, Nur Syari Fahana ada? Ada cikgu. Ada berapa sistem pertahanan kedua tadi? Ada berapa? 3. Apa dia? Demam, fagositosis dan kerandangan. Okey, yang demam tu macam mana fungsi dia, keadaan dia yang berkait dengan sistem pertahanan kedua? Dia menentang jangkitan. Apa soalan cikgu? Apa kaitan dia dengan kenapa demam tu dipanggil ataupun dikategorikan sebagai sistem pertahanan kedua? Apa fungsi dia? Bagaimana dia berfungsi? Dia askar yang kedua. Tak faham soalan. Sekarang ni awak kata tadi demam adalah di bawah kategori sistem pertahanan barisan kedua. So bagaimana dia berfungsi? Yang membolehkan kita panggil dia tu sistem pertahanan kedua. Apa kaitan dia? Demam. Demam ni dia menentang jangkitan. Okay. So berbahaya ke tak bahaya tu? Tak. So kalau demam tak bahayalah kan? Tak. Okey, sebenarnya demam tu banyak jenis. Memang asalnya bukan satu yang sangat berbahaya. Cuma demam ni banyak. Okay? Ada demam sebab corona, ada demam sebab denggi, ada macam-macam lah. Sebab tu bila demam tu faktor utama untuk kita pergi check lah demam ni demam apa. Ada demam virus, okay? Tapi kalau demam biasa tu, demam biasa yang tak ada apa-apa, cuma demam sekejap sehari, itu yang menunjukkan sebenarnya dia sedang menawan jangkitan bakteria dan sebagainya. Okay, thank you Syari. Okay, Nurhani. Ya, cikgu. Yang tadi, yang kedua, apa dia fagositosis tadi? Macam mana dia berfungsi? Fagositosis, dia pemerangkapan dan pencernaan mikroorganisma. Okey, saya tanya sikit je. Nur Atirah ada? Ada, cikgu. Okey, keradangan macam mana? Dia berfungsi sebagai sistem pertahanan kedua. Apa maksud dia? Dia memusnahkan dan menyingkirkan tindakan berbahaya mikroorganisma atau toksin pada peringkat awal. Okey. Thank you. Semua ada jawapan okey. Okey, sekurang-kurangnya fokus Okey, thank you Farah. Hantar slide pada saya. Okey, seterusnya kita terus muka surat 202. Saya habiskan bioscore sebelum Zalahuddin ready nak bentang. Ada pun. Okey, muka bioscore dulu.
Okay, supaya awak buat banyak kerja sikit. Okay, Nur Hanim dah. Atirah Natasha dah? Nur Atirah Natasha dah? Cikgu dah. Dah, okay. Nur Akilah? Dia saya cikgu. Okay, berikan jawapan ke surat 202 tu. Barisan pertahanan kedua. Yang nombor 2, ia terdiri daripada demam, fagositosis dan keradangan. Okay, fagositosis dan keradangan. A, sambung A. Demam, tindakannya menentang jangkitan. Aktiviti fagosit meningkat untuk melawan jangkitan patogen yang berjaya menjangkiti badan. Okey. Fagosit tindakannya menentang jangkitan dan aktiviti fagosit meningkat untuk melawan jangkitan patogen yang berjaya menjangkiti badan. Okey, ni Aisyah, patogen tu apa? Hari-hari saya tanya ni. Ni Aisyah. Ni Aisyah. Senyap pula. Nabila Huda. Cikgu saya ada. Okey, patogen. Apa dia patogen? Melawan jangkitan patogen. Boleh? Lepas ni kelas saya akan tanya yang simple-simple tapi word ni sangat penting Patogen, antigen, antibody yang sepatutnya dah awak dah mahir sepatutnya. Okey. Apa dia patogen? Zalahuddin nak Cikgu, Okey, ni Aisyah. Apa dia? mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Yes. Contoh mikroorganisma? Mikroorganisma ada banyak. Bagi saya satu jenis dia. Apa dia? Satu atau dua? Mikroorganisma tu satu kumpulan yang besar. Di bawahnya ada anak-anak dia iaitu siapa? Virus, bakteria. Yes. Okay, bakteria, virus, okay, fungus, algae dan sebagainya. Ada satu lagi. Okay, so kat situ, okay, tolong menolong. Thank you semua. Soalan jawab tu. Okay. So saya nak awak mahir lah patogen. Lepas ni mungkin saya tanya pula antibody apa dia, antigen apa dia. Itu benda-benda yang selalu selalu banyak keluar dalam mana-mana tajuk pun. Okay. Okay, yang kedua B, fagositosis. Ni Aisyah semula. Ni Aisyah dah belum? Alamak. Dah. Dah Nabila Huda yang tadi. Tadi sebab patogen. Sekarang awak kena jawab fagositosis. Fagositosis melibatkan pemerangkapan dan pencernaan mikroorganisma atau zarah lain seperti sel mati oleh sel fagosit. Sel fagosit adalah sel leukosit yang membunuh patogen secara fagositosis. Okay. Neutrofil dan monosit adalah sel fagosit. Apabila jangkitan berlaku, sel fagosit akan bergerak ke kawasan yang dijangkiti dan memasuki bendali tisu melalui dinding kapilari. Apabila sel fagosit menemui patogen, sel fagosit mencerna patogen dan enzim lisozim di dalam sel fagosit akan mengepung patogen. Okay, mengepung, betul. Oh, okay, nombor 4. Rasa macam ada terbalik sikit tu. Nombor 4 semula. Apabila sel fagosit menemui patogen, sel fagosit tukar. Sel fagosit mengepung patogen dan enzim lisozim di dalam sel fagosit akan mencerna patogen. Yes, okay, cukup. Okay. So itu adalah keyword-keyword untuk proses fagositosis. Jadi exam akhir tahun nanti katakanlah ada keluar soalan esei ni. So dia bertanya tentang fagositosis bagi sistem pertahanan kedua. So itulah cara awak nak bercerita secara lengkap lah. Okay.
Dan kalau tak faham ayat tu, okey, awak cuba fahamkan gambar rajah uji minda 4. Sebenarnya fagositosis ni dah belajar masa bab 1-2, okey, tentang amoeba tu. Okey, macam mana cara amoeba mendapatkan makanan. So benda yang sama, ulang balik saja ni, cuma yang ini berlaku dalam barisan pertahanan kedua dalam badan manusia. Okey, konsep dia sama. Yang macam mana amoeba menjalankan proses fagositosis. Okey, uji minda 4 tu awak perlu lengkapkan. Yang kalau nak mudah faham, guna konsep bentuk jari awak tu. Okey, dia menjulur, okey, dia menjulurkan dia punya ni, kemudian dia akan ngap. Okey, buat tangan awak sendiri tu boleh. Awak tengok gambar rajah tu sebiji macam ni je. So dia akan makan, and then apa yang berlaku dalam tu, itu yang kena terangkan. Okey, Nazim. Mana Nazim? Ya, Guru. So lengkapkan nombor 1. Apa dia? Uji minda 4. Boleh? Nak kena terangkan lagi dulu. Nombor 1 dulu. Nombor 2 saya suruh orang lain lah. Saya nak jawapan je. Apa yang berlaku nombor 1 tu? Mula-mula dah macam ni, jumpa siapa dulu? Dia unjurkan pseudopodium dia. So 2 ni adalah pseudopodium. Buat tangan awak tu, baru awak mudah ingat. Okay? Ini 2 ni adalah pseudopodium. So dia akan nak ngap okay? Ke arah bakteria. Saya dah terbaca pula. Tapi belum penuh lagi. Sikit. Bagi jawapan. Sel fagosit akan mengunjurkan pseudium ke arah bakteria. Okay. Dan dia akan mengepung bakteria tersebut. Okey, ada yang belakang tu saya tak sebut lagi. Okey, betul. Okey, dia akan mengunjur, okey, unjur kata unjur, mengunjur. 2 ni mengunjur. Okey, kemudian dia akan mengepung. So bila dia mengepung tu, dalam tu ada bakteria lah, sebab dia dah nampak bakteria tu. Dia macam tunggu masa saja dia nak ngap. Terus dia ngap. Okey. So boleh buat tangan awak tu lah, jadi mudah faham dan mudah ingat. Okey, Nabil, nombor 2. Nombor 2. Ya, apa yang berlaku? Pengingisan bakteria membentuk fagosom. Apa dia penginjesan tu? Ini satu lagi masalah ni. Apa dia penginjesan? Pengesan. Tahu tak apa dia penginjesan tu? Serap nutrien. Serat nutrien. Adalah CP. Okey, dia macam ni sebenarnya. Siapa yang A+ BI siapa kelas ni? Ada tak? A+. Tak nak ngaku. Amar. Oh, mana Amar? Senyap Amar lagi ni. Cik Amar? Amar Naufal ada? Ya. Kalau bahasa Inggeris, ingest. Apa dia? Ingest. Lepas makan tu. So apa? Secara tepatnya maksud dia apa? Menelan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, menelan, ingest ataupun cerna. So dekat nombor 2 ni, mungkin ada yang dapat jawapan tu. Saya tak tengok buku teks. Ada dalam buku teks ke penginjesan tu? Apa yang buat rujukan, ada tak? Ada, cikgu. Ada, okey, ada boleh guna. Sebab itu sebenarnya penginjesan tu dia translate daripada, bukan translate, dia ambil daripada perkataan Inggeris. Selalunya macam tu lah, okey. Dia tak jumpa perkataan lain, dia ambil bahasa Inggeris tu dimelayukan. Okey, bila ingest bahasa Inggeris tu dimelayukan, itu yang jadi penginjesan tu. Okey, ejaan pun jangan salah eja awak buat J ya. Kalau buat J dah jadi lain ya, penginjesan. Tak tepat lah. Okay. So kalau nak dimelayukan tu tulis penginjesan. Okay, penginjesan. Sebut je penginjesan. Bakteria membentuk fagosom. Maksudnya dia dah telan tadi. Bakteria tadi. Dia dah ngap. Dia dah telan. Okay, dah telan bakteria. Dia akan membentuk fagosom. Okay, nombor 3 dah telan tu. Dah ingest. Habis dah. Idea. Idea nombor 3.
Okey. Lengkapkan. Fagosom bergabung dengan lisosom yang merembes lysosim ke dalam fagosom. Okey, so plus gabungkan fagosom bergabung dengan lysosom. Jadi awak boleh ringkaskan contoh dekat buku tu. Okey, buku tu jangan sayang pula Fagosom plus lysosom boleh buat formula matematik. Okey. Jadi dia dapat lysosim. Okey, dia akan rembeskan lysosim ke dalam fagosom. So boleh rujuk gambar tu. Okey, dah bergabung. Okey, nombor 4 apa jadi? Farhatul Waidah. Dia dah bergabung, dah keluarkan lysosim, dah rembes. Guna perkataan rembes saja ya. Jangan hasilkan pula lysosim. Merembes lysosim. Nombor 4, bakteria di dalam fagosom dimusnahkan oleh lysosim. Okey, so sebab dia makan bakteria tadi. Bakteria tadi tu sebagai makanan dia. Jadi dia kena hancurkan lah. Jadi dah lysosim dah dirembes. Jadi bakteria dalam fagosom tadi akan musnah oleh lysosim tadi. Akhir sekali, apa jadi? Duratu Atika? Fagosit menyingkirkan sisa mikroorganisma yang tercena ke luar sel. Okey, so dah kenyang. Okey, dah hancur, dah serap, dah resap semua dalam sel tu. Dia akan singkirkan sisa-sisa. Macam kita juga. Cara kita makan kan. Bila yang tak tercena tu akan kita buang. Pagi-pagi masuk toilet pergi buang. So sama juga yang ini. Akhir sekali kita dia mesti singkirkan. Okey. Fagosit tadi singkirkan yang sisa-sisa tadi. Okey. Yang tercena kemudian keluarkan. Sebab dia dah tak guna kan. Dibuang je. Okay. So saya harap semua lengkap dan faham. Ada nak tanya tak? Ada yang tak faham? Boleh faham tak? Boleh cerita tak? Nabil, kalau keluar soalan ni boleh cerita balik tak? InsyaAllah. 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 Boleh? Kalau saya suruh cerita tanpa tengok buku boleh tak? Oh, nota saya dah hilang dah. Nabil. Nabil lah. Kalau tak tengok buku boleh cerita tak kan? Boleh kot. Boleh kot. Tapi saya tak nampak. Nanti buka sekolah saya nak dengar. Boleh? Allah. Tak boleh lah, tak boleh. Buka sekolah tak boleh pula. Boleh lah. Lambat lagi tu buka sekolah. Sekejap saya mana. Ni belum. Mana tadi? Ni. Okay. So ingat jari awak tu awak boleh buat So awak boleh bila tengok gambar rajah ni saya nak bila awak kata awak dah faham tak ada soalan. So bila keluar gambar macam ni ataupun keluar soalan, mungkin tak keluar gambar, keluar soalan. Dia tanya apa tadi? Ceritakan setiap peringkat tu okey. Rajah menunjukkan peringkat fagositosis, lengkapkan gambar rajah. Okey, dalam exam tak adalah lengkapkan. Awak kena story macam nota tu yang atas tu, fagositosis tu. Okey. Jadi nak story tu awak faham yang ini awak dah boleh dapat markah penuh. Okey, ini ada kemungkinan 6 markah 6 markah. So pastikan awak boleh cerita semua. Keyword-keyword dia mudah. Okey. Ini sebiji jari kalau awak buat jari tadi macam ni. So ni tangan awak. So gantikan jari awak tu sebagai pseudopodium. Tapi kena belajar menulis lah. Kalau awak just tengok je, baca je, faham cikgu, faham. Tapi awak tak tulis, itu yang boleh hilang. Okay? Kena tulis juga sebab ejaan satu. Ni ejaan Jangan salah eja, pseudopodium, penginjesan. Okay? Pastikan ejaan yang betul. Okay, kemudian apa yang berlaku dekat jari awak tu, buat jari tu pseudopodium menjulur. So jari awak tu nak makan apa? Mestilah dia nak makan bakteria. Okay? Fagositosis. Okay, so bila dia dah telan, itu maksudnya dia ingest. Okay, bila dia ingest, dia jadi apa? Fagosom. Okay, dah jadi fagosom, dalam sel tu ada lysosom. Selalu saya sebut lysosom merembeskan enzim lysosim. Cuma dalam ni lysosom bergabung dengan fagosom. Fagosom ni. Ini hasil daripada penginjesan bakteria tadi. So lysosom yang sedia ada dalam sel ni, okay, akan bergabung dengan fagosom. Okay. Sebab bakteria tadi asalnya yang masuk tadi dia akan
diingeskan. Jadi membentuk fagosom. Lepas tu bergabung dengan lysosom. So ini gabungan dia. Bila dah bergabung, dia akan rembeskan lysosine sebab berlaku tindak balas kat sini. Okay. Kemudian barulah dia musnahkan. Okay. Sebab lysosine dah dihasilkan. Okay. Hasil dari proses pencernaan di sini. Okay. So bakteria tadi akan dimusnahkan sebab adanya lysosine. Okay. Bila dah musnah bakteria tadi, dia akan ada sisa-sisa yang tertinggal. So fagosit tadi, okay, sel fagosit ni akan menyingkirkan sisa mikroorganisma yang tercerna keluar sel. Okay, so habislah macam berak lah yang ni. Okay, so dia buang lah. So macam manusia lah, makan kemudian buang. Okay, boleh jelas ya? Boleh cerita ya? Kelas? Boleh tak? Hello? Boleh. Malaysia boleh. Boleh ya. Malaysia boleh ya. Tapi semalam kalah badminton ya. Okay, tak apa. Malam ni pula. Okay, seterusnya kita dengar pembentangan ataupun C. C tak habis lagi. Okay, C saya minta apa next? Duratul Aini. Duratul Aini, apa jawapan dia? Keradangan gerak balas pantas yang memusnahkan dan menetralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Okey, gerak balas pantas itu keradangan ya, dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Bengkak, merah, berasa panas dan sakit. Okey, radang ni biasanya kalau awak terkena awak jenis alergik, nyamuk gigit, lepas tu awak tengok merah-merah. Setengah orang akan cakap, oh ni dah jadi radang ni. Okey, dia radang tu dia akan membengkak, merah dan awak rasa tak selesa lah. Terutamanya bahagian kulit luar lah. Okey. Dan awak boleh tengok soalan nombor 5 tu. Okey, semua sekali bagi tahu saya nombor ataupun kotak yang pertama tu. Apa jawapan dia? Histamin. Ini dia minta awak susun je. Yang mana nombor 1? Sebut nama juga. Ada yang tak buat ke? Duratul Aini? Ya, cikgu. Nombor 1 yang mana? Kotak mana? Baca. Oh, nombor 1, tisu yang rosak akibat tercedera akan membebaskan histamin. Okey, so boleh tengok gambar rajah tu. Selain nyamuk gigi, yang ini yang dia kena sepihan kayu. Jadi kulit awak tu akan luka, keluar darah. Okey, kalau tak dirawat, awak boleh nampak besok tu dia bengkak merah. Dan kalau ada nanah, okey, luka tu bernanah sebenarnya dah ada bakteria yang masuk dalam tu. So nanah tu penuh dengan bakteria lah sebenarnya. Okay. Sebab tu bila kicap tengok-tengok Staphylococcus aureus. Okay. Itulah bakteria yang paling suka duduk dekat luka-luka ni. Okay. So nombor 1, tisu yang rosak tercedera akan membebaskan histamin. Okay, Azura. Nombor 2. Okey, nombor 3. Ayu Batrisha. Nombor 3, dinding-dinding kapilari menjadi lebih telap kepada sel-sel fagosit mengakibatkan sel-sel ini keluar dari kapilari dan mengerumuni kawasan kecederaan. Okey. Nombor 4, An-Nur. Faktor pembeku juga turut berkumpul di kawasan kecederaan. Okey. Muhammad Naufal. Nombor 5. Mekanisme pembekuan darah berlaku. Okey, so nombor 6, sel fagosit menjalankan fagositosis. Okey, so complete 6 markah soalan esei. Kalau yang ini bukan 6 markah ya, yang ini awak letak nombor je. Mungkin 3 markah saja. Yeah. Tapi soalan esei awak kena ceritakan apa yang awak letak nombor tadi tu ikut susunan. Okay. So ini contoh soalan esei. Dipermudahkan untuk awak faham proses dia. Okay, keradangan berlaku. Okey, kita nak dengar Zalahuddin berikan pembentangan. Ada? Kita masuk kepada barisan terakhir, barisan ketiga, sistem pertahanan badan manusia.
Ada ke tak ada ni senyap ni? Ada pun. Muhammad Ah, Zalimin. Baik Den, go. bising lah. Okay. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada slide tak? Saya dah cuba buat tapi tak jadi. Alasan. Saya pakai phone. Jadi saya cuba cari nota yang boleh saya pakai. So ni rupa dia. Sekejap. Tak apalah, janji ada benda nak tengok. Ada. Den, kau nak slide ke Den? Boleh. Sekejap aku share je kat tele. Okay, kasih. Boy Nabil. Nabil. Dalam Nabil aku tunjukin je Nabil. Selamat untuk Nabil. Semua ada ke? Ini. Ni aku. Okay. Barisan pertahanan ketiga. Sekiranya patogen berjaya mengatasi barisan pertahanan kedua, maka barisan pertahanan ketiga akan diaktifkan untuk bertindak. So barisan pertahanan ketiga ni dia buat kerja lah. Yang lain tak boleh pakai. Okay. Barisan pertahanan ketiga merupakan gerak balas keimunan oleh sel limfosit. Sel limfosit yang terbentuk di dalam nodus limfa menghasilkan antibodi. Tindakan antibodi adalah spesifik. Setiap jenis antibodi hanya boleh bergabung dengan antigen tertentu sahaja. Apabila seseorang dijangkiti patogen, sejumlah besar sel limfosit terkumpul di dalam nodus limfa untuk memusnahkan antigen dan benda asing lah. Hal ini menyebabkan nodus limfa membengkak. Nodus limfa juga mengandungi makrofag yang memusnahkan bakteria, tisu mati dan benda asing secara fagositosis. Makrofag ni merupakan sejenis sel darah putih. Yang Cikgu kan? Bukan. Makrofag apa? Cek balik. Makrofag. Okay, tak apa. Teruskan dulu. Limfosit dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T berfungsi untuk menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen, manakala sel limfosit B pula berfungsi untuk menghasilkan sel memori. Sekiranya patogen yang sama menyerang, sel memori akan dirangsang untuk menghasilkan antibodi dengan serta-merta. Contohnya lah, saya bagi contoh mudah itu. Sekarang ada contoh. Okey. Dengar Kita ada sepasang kekasih yang baru dalam. Saya ingat contoh corona tadi. Lain macam deh. Diam, Okey, diam, dapat diam. teruskan. Okey. Cikgu kena dengar cikgu. Okey, cerita awak. Okey. Si perempuan ni, dia merajuk tau, dia merajuk. So, yang lelaki ni kena pujuk lah kan. Jadi, dia akan cari cara untuk pujuk si wanita tersebut. So, dia cari. Akhirnya dia dah jumpa cara untuk pujuk perempuan tu. So macam tu lah. Lepas tu bila perempuan tu dia merajuk lagi sekali kan. So lelaki ni dia dah ada sel memori tu cikgu. Dia dah ada sel memori. So dia tak payah fikir banyak dah. Dia dah boleh terus pujuk perempuan tu. Okey, so siapa T, siapa B? Limfosit TB tu. Lelaki ke perempuan?
Boleh cerita tu lah. Tapi siapa yang pegang watak tu? Sel limfosit T tu perempuan. Betul. Okey, yang lelaki? Sel limfosit B. Sebab dia menghasilkan sel memori. Memori. Okey, good. Okey, lagi? Dah tu je. Tu je? Tu je. Boleh, mudah faham. Kalau faham konsep konsep asal tu kena faham lah. Okay? So analog tu boleh buat macam-macam. Okay. So sebenarnya inilah cerita sebenar tentang vaksin sekarang ni. Kalau nak tahu. Sebab tu belajar bio ni kalau dah ada ilmu ni kena praktis lah. Takkan belajar rasa macam tak okey lah kalau belajar bio awak tak nak ambil vaksin. Macam tak apply ilmu yang dapat tu. Contoh gitulah. Okay. So contoh lelaki wanita tadi pun okey, tak ada masalah. Kalau contoh sebenar tentang penyakit yang vaksin dengan corona tadi tu, virus tadi tu, itulah situasi dia. Okay, bila dah ada vaksin, dia dah kenal, dah ada sel memori. Okay, sel limfosit B tadilah. Jadi kalau datang lagi corona dalam badan dia, dah okey dah. Maksudnya dia dah boleh kuatkan antibody badan seseorang tu. Okay. Saya harap awak jelas semuanya ada kaitan tu dengan situasi semasa. Sebab soalan ni boleh keluar dalam SPM tahun depan ke ataupun akhir tahun ni ke tentang isu semasa soalan aplikasi ataupun soalan kebat. Okey, ada yang nak tanya? Faham ke tak tu? Zalahuddin dah bagi contoh mudah lah untuk faham tu. Okay, yang lain faham tak? Ataupun saya minta idea. Adi, boleh faham cerita tadi? Tolong cerita Adi. Apa dia sistem pertahanan ketiga tu? Saya tak faham itu. Oh, tak faham. Okey, kita tanya lagi. Saya nak tengok. Azura? Faham? Cuba cerita sikit. Benda apa tu? Yang perempuan mana? B. Itu sel memori dia. Sel memori yang mana? Lelaki. Yang T tadi tu. Yang tu perempuan yang kuat merajuk tu. Okey. Satu kelas boleh guna formula tu. Okey, kalau dah faham ataupun mudah faham, boleh guna teknik memori cara nak analog tu. Okey, simulasi lah ni. Okey, lelaki dan perempuan tu. Okey, ada yang lain? Jelas tak? Idea boleh tak idea? Dah dua kali tu. Boleh tangkap keyword-keyword dia tu? Boleh tak idea? Boleh lah lepas ni kena baca lagi. Tak boleh tinggal terus. Banyak kali dah saya sebut bio kena baca banyak kali dan tulis buat jawapan nota dalam bentuk esei kalau boleh. Praktis terus soalan menjawab esei Okay, thank you Salahuddin. Kita habiskan dengan ke surat 204 tu. Lengkapkan nota tu.
Azfar. Tadi saya nampak Amar Fahring dah keluar dah. Naufal? Mana geng awak? Hantu. Dia suka kembali dan Membelah. Hantu. Dia suka muncul dan membelah. Okey? Tak apalah. Menghilang. Saya tak rugi apa. Dia kena tu baliklah dia. Awak tolonglah dia. Pujuk dia. Jangan dia jadi sel limfosit. WhatsApp pun tak jawab itu. Sebab tadi masuk, saya nampak tadi masuk lepas tu left. Tak tahulah internet ke apa ke. Ada masalah internet ke masalah terlebih guna internet? Itu tanya dia. Itu tanya dia. Awak tolong tanyakan. Dia tak ada kat sini ni. Okey, Azfar. Ada Azfar? Ada cikgu. Tolong baca yang pertama, lengkapkan. Barisan pertahanan ketiga akan diaktifkan untuk bertindak apabila patogen berjaya melepasi barisan pertahanan ketiga. Okey, melepasi. Nombor 2, teruskan. Ia berupa gerak balas keimunan dengan penghasilan antibodi oleh sel limfosit. Tindakan antibodi adalah spesifik di mana setiap jenis antibodi hanya boleh bergabung dengan antigen tertentu sahaja. Okey, thank you. So perasan tak kat sini, saya sebut banyak kali, dia tak akan lari tajuk ni dan mungkin ada tajuk-tajuk lain nanti, antibody, antigen dan juga patogen. Okey, jadi kena jelas benda tu dulu. Kalau benda tu pun tak faham, jadi awak nak baca yang lain lagi pening. Okey, yang basic tu dulu. Jadi sekarang ni antigen dengan antibody dia memang kena spesifik. Okey, dia bukannya sebarangan boleh join situ sini ya. Dia kena spesifik. Awak boleh nampak bentuk struktur dia dekat gambar rajah tu. Maksudnya boleh pasang macam kucing mangga lah. Okay? Boleh masuk mesh. Boleh mesh. Okay? Dia tak boleh yang berbeza bentuk ataupun struktur dia. Mesti spesifik. Okay, nombor 3. Habiskan sampai nombor 5. Azim, last. Azim ada? Ada cikgu. Dia bagi jawapan. Sel limfosit boleh dihasilkan oleh nodus limfa. Nodus ini akan membengkak apabila individu itu dijangkiti oleh patogen. Ini menunjukkan terdapat bilangan limfosit yang banyak dan antibodi yang bertindak terhadap patogen, antigen dan benda asing dalam nodus limfa. Okey. Nombor 5 2 dah menghasilkan? Nodus limfa juga. Okey, nombor 4. Nodus limfa juga mengandungi makrofag yang memusnahkan bakteria, tisu mati dan membandaskan secara fagositosis. Okay. Nombor 5, limfosit dibahagikan kepada 2 jenis iaitu sel limfosit T menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Sel limfosit B menghasilkan sel memori apabila dirangsang oleh sel limfosit T. Sel memori akan dirangsang untuk menghasilkan antibodi dengan serta-merta sekiranya patogen yang sama menyerang individu itu. Okay. So tadi, thank you Azim. Nodus limfa juga mengandungi makrofag yang memusnahkan bakteria ya. So tadi kalau tak silap saya, dia bukan apa tu tadi Zalahuddin ada sebut, ada tanya makrofag tu adakah sel darah putih? Bukan. Okay. Dia satu bahan, okay, satu struktur ataupun satu bahan lah, okay, yang ada dalam nodus limfa. Okay, sebelum ni kita dah belajar apa dia nodus limfa ataupun fungsi dia. Apa fungsi nodus limfa tu yang bentuk biji-biji tu sepanjang salur limfa? Nazim, apa fungsi nodus limfa tu? So dalam tu ada makrofag. Nazim, hilang. Ayat tu. Apa fungsi nodus limfa? Dia ada kaitan juga dengan ayat tu. Sebenarnya dah ada jawapan kat situ, tapi saya nak awak faham apa dia nodus limfa tu. Fungsi dia. Apa itu? Nabil nak tolong? Tak boleh. Boleh ke tak boleh, Nazim? Tak tu. Tak boleh. Nabil. Saya perlukan pertolongan. Tapi Okey, Atirah Natasha. Tapis mikroorganisma. Yes, okey, itu yang saya nak dengar menapis mikroorganisma. Jadi itu fungsi umum nodus limfa. Okey, nodus limfa
napis mikroorganisma. Kenapa dia boleh berfungsi macam tu? Sebab dalam nodus limfa tu ada makrofag tadi. Okay? Sebab tu dia boleh tapis mikroorganisma. Jadi makrofag tadilah yang berfungsi, iaitu dia boleh musnahkan bakteria, tisu mati dan juga benda asing secara fagositosis. Jadi kena jelas, kena bezakan mana satu struktur sel darah merah, sel darah putih. Jenis-jenis sel darah putih banyak ya. Tengok balik sebab dah belajar. Sel darah putih ada beberapa bahagian tu dibahagikan. Band tu, ingat balik band apa dia? Basofil, eosinofil, neutrofil. Saya dah mudahkan hari tu. So kena ingat balik. Okey. So itu tentang nodus limfa dan fungsinya. Okay, last sekali uji minda 6. Dah habis nama, tolong volunteer seorang jawab. Nak habis kelas dah. Apa jawapan nombor uji minda 6? Wujud gambar rajah tu. R tu apa? Bila tak sebut nama senyap semua. Antibody. R antibody. Okay, Akilah, thank you. Apa dia? R? Antibody. Okay, S? Lagi? Sel limfosit. Sel limfosit. Okay, betul. Lagi? P? P? Patogen. Kuat sikit. Dia nak match dengan Q tu. So apa yang match dengan Q tu? Antigen. Yes, good. Antigen. P adalah antigen. Q? Dia bukan nak struktur tu. Q tu dia nak saya bagi clue pula. Tak apalah saya bagi jawapan. Okay. Tapak pengikatan antigen. Sebab dia tunjuk garisan tu pada huruf Y tu bahagian atas. Y tu bahagian atas. Dia bukan tunjuk keseluruhan Y tu. So bahagian atas tu adalah tapak dia. Bentuk V tu. Dekat Y tu ada bentuk V. So itu adalah tapak pengikatan antigen. Sebab dia nak bergabung dengan antigen daripada atas tu. Okay, so complete ya. S, R, P, Q, R, S. Okay, P, Q, R, S dah complete. Q apa cikgu? Q. Kenapa? Tak sampai? Terlepas. Yang mana satu? Yang Q tu. Okay, tapak pengikatan antigen. Mana muat? Kecilkan tulisan awak tu. Okay, boleh je. Ruang kosong banyak tu. Okay, so next class Anor Asrinawati ya. Sambung nanti dengan tindakan antibody dan ideal keimunan aktif. Okay. Kemudian nantilah 2 orang lagi next class saya bagi. Jadi pastikan lengkap. Jangan senyap je. Saya risau yang senyap ni buat ke tak buat. Cari jawapan dalam kotak saja. Okey, PBD, pembentangan sebahagian PBD. Yang lain-lain tu tugas amali, nanti bersemuka banyak buat amali lah. Okey. Anor Asrinawati dah siap slide ke? Anor? Belum. So standby minggu depan. Okay, saya tunjuk sikit yang hari ni kita belajar apa. Last sekali. Ni 3 kali ulang ni. So tolong faham. Tak faham tolong tanya. Kalau tak tahu. Mana satu awak tak faham. Okay, ulangan balik sikit. Nampak slide? Sebelum saya tutup ni. Ni nampak? Nampak cikgu. Okay. Okay, so hari ni awak belajar tentang barisan pertahanan kedua dan ketiga ya. So ada beberapa bahagian yang membolehkan dalam badan kita ni wujud sebagai sistem pertahanan badan kedua. Okay. Sebelum ni awak dah belajar yang pertama. Jadi ada 3 barisan ya, askar dalam badan kita ni. Kita panggil barisan askar lah, senang. Okay. Yang luar ada 5. Okay. Yang kedua ada 3. So lepas ni kena faham demam ni kadang-kadang membantu kita sebenarnya untuk menentang jangkitan
Cuma demam ni banyak tanda dia. Okay, banyak tanda dia. Ada demam biasa dan ada pelbagai jenis penyakit yang simptomnya bermula daripada demam. Jadi kena cek jugalah. Demam biasa tu sebenarnya adalah untuk menentang jangkitan. Okey, kemudian ni proses ni pastikan awak faham fagosit tadi. Okey, sel leukosit yang boleh menjalankan fagositosis. Ini semua berkaitan dengan sel darah putih. Jangan lupa leukosit ni bahasa terms bio yang mana awak kena ingat dia adalah sel darah putih. Selama ni belajar sel darah putih je. Tapi sebenarnya ada banyak bahagian sel darah putih. Okay. Fungsi utama sel darah putih ni, leukosit ni adalah untuk menjalankan proses fagositosis. Okay. Fago ni makan lah. Okay. Merangkap dan pencernaan mikroorganisma. So ingat bentuk jari awak tu. Itu adalah pseudopodium. Okay. Perangkapkan dia. Lysosom akan menghasilkan lysozim apabila bergabung dengan fagosom. Okay. Siapa yang minat matematik tu buatlah proses kat sini. Apa tambah apa jadi apa. Okay. Lepas tu apa yang berlaku, akhirnya bakteria tadi akan dicernakan dan yang sisa-sisanya mikroorganisma tadi akan dikeluarkan. Okay. Itu secara go through. Okay. So kalau nak jawab soalan esei pastikan complete. Okay. Kemudian kita ada keradangan. Ni kena paku. Dalam bioscore tu kena duri ataupun kayu. Ni kena paku. Lagilah cepat bernanah. Okay. Nanah tu datangnya dari bakteria lah. Bakteria daripada luar ni, sekitaran udara awak ni suka sangat kalau awak mengalami kecederaan. Dia tunggu masa je untuk datang. Okay. Tapi kalau sistem platelet awak okey, sel fagosit awak okey, sistem pertahanan badan awak okey, luka ni akan cepat sembuh. Dia yang problemnya bila kita ataupun individu tu ada masalah kesihatan. Contoh diabetes dan sebagainya. Jadi luka sikit dah merebak sampai ke tahap boleh potong kaki, potong sana, potong sini lah. Okay. So asalnya daripada keradangan. Okay. So kena hati-hati apabila berlaku kecederaan dan sebagainya. Okay. So ini ada note kat sini. Okay. So kalau tak tahu nanah tu ada bakteria dalam tu. Okay. Sebab dia adalah hasil campuran mikroorganisma, cebisan tisu dan sel darah putih yang boleh didapati di tapak jangkitan yang serius atau tisu yang rosak. So lama-kelamaan bakteria tadi merebak, okay, ataupun virus, itu yang akan menyebabkan nanah tu makin lama makin membesar. Contohnya bisul. Kenal tak bisul? Tahu bisul? Pernah dengar tak bisul? Nah. Aku ada yang tak pernah dengar bisul. Bisul tu awak boleh tengok nanah dia sangat banyak kalau dibiarkan sehingga besar. Dan bisul ni bahasa cakap-cakap lah. Okay. Kalau yang ini bahasanya keradangan lah. Okay. Ada dua. Satu dia membesar nanah tadi ke dalam kulit. Jadi dia tak nampak luar. Sedangkan nanah tu dah merebak bahagian dalam kulit. Maksudnya dia pergi ke bahagian otot. Okay. Dan satu lagi bisul tadi tu, dia keradangan tadi dia merebak keluar. So awak boleh tengok keadaan dia membengkak, bonjol, penuh dengan nanah. So nanah tu semua adalah kandungan campuran mikroorganisma, bakteria, virus dan sebagainya lah. Okay, mikroorganisma tu umum. Okay. Dan dia punya anak-anak dia iaitu bakteria, virus, fungus dan sebagainya. Okay. So ini semua dah dicerita tadi, dah banyak kali ulang. Kalau keluar soalan saya harap boleh jawab. Okay. Awak exam bulan 11 insyaAllah. Okay. Dan yang akhir sekali hari ini adalah sistem pertahanan ketiga. Okay. Kena ingat keyword penting iaitu antibody dengan antigen mesti spesifik dia punya struktur untuk dia match. Okay. Mengkumpulkan patogen bersama untuk diperangkap dan dimusnahkan oleh sel fagosit. Okey. So, ada soalan tak? Itu yang awak belajar hari ni. Boleh faham tak ada? Okey, kalau tak ada idea baca walas.
Kita berhenti, sambung minggu depan ya. Aidil, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, amin. Sekejap. Saya dah ambil satu. So, kelas tadi sebelum bio tadi kelas apa? Sejarah. Sejarah. Dah siap makan Nabil. Apa tu? Ahmad Fahri tadi masuk sejarah? Ke tak? Nak tanya Ahmad Fahri je ni. Masuk ke tak ketua? Sebabkan dia lelaki dia masuk. Cakap elok-elok boleh. Tolong. Mana Aidil? Tanya ni lah. Aidil. Dia ada ke tak ada kelas sejarah tadi? Tak tahu. Kata ada. Azura? Tak juga. Senang, Tapi kehadiran dia tulis. Azura. Ahmad Fahri ada tak tadi? Masuk sekejap juga. Macam Bayu juga. Masuk sekejap lepas tu keluar. Ini terus hilang. Tak ada langsung lah. Budak ni. Dia solat Jumaat kot. Betul juga. Okey. Tak apa. Kita jumpa nanti. Okey. Azim nak tanya soalan. Nanti saya tutup. Siapa nak tanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Nak tanya boleh tunggu